Berdasarkan Lembaga Kumpulan Wang Simpanan Pekerja, KWSP, Malaysia, 4 kawasan bandar utama dengan kos sara hidup tertinggi adalah Lembah Kelang, Pulau Pinang, Georgetown, Johor Bahru, dan Seremban, sementara bagi mereka yang bujang dan memiliki kereta, kos hidup bulanan yang diperlukan adalah sekurang-kurangnya 2,263 RM. Di zaman di mana pendapatan tidak pernah dapat mengejar kenaikan harga barang, kehidupan di bandar bagi pekerja memang tidak mudah, dan berapakah pendapatan bulanan yang diperlukan agar kehidupan tidak terlalu sukar? Salam semua, ini adalah saluran pemindaan dan pengetahuan, dengan tujuan untuk membawa anda melihat keajaiban dunia. Laporan KWSP menyatakan bahawa bagi mereka yang bujang dan memiliki kereta di bandar utama, kos sara hidup bulanan yang diperlukan adalah sekurang-kurangnya 2,263 RM, dengan Lembah Kelang mempunyai kos paling tinggi sebanyak 2,600 RM sebulan, diikuti oleh Georgetown, 2,430 RM, Seremban, 2,300 RM, dan Johor Bahru, 2,290 RM. Bagi mereka yang menggunakan pengangkutan awam, kos sara hidup bulanan yang diperlukan adalah 1,704 RM, dengan Lembah Kelang masih merupakan yang tertinggi, iaitu 1,930 RM, diikuti oleh Georgetown, 1,830 RM, dan Johor Bahru, 1,760 RM. Panduan Belanjawanku KWSP Malaysia untuk tahun 2022 ke 2023 yang dicadangkan oleh Menteri Keuangan mencadangkan jumlah pendapatan minimum yang diperlukan oleh individu bujang dan keluarga yang tinggal di bandar utama agar dapat menjalani kehidupan yang lebih layak. Laporan menunjukkan bahawa bagi pasangan tanpa anak, kos sara hidup bulanan yang diperlukan sekurang-kurangnya adalah 4,028 RM, dengan Lembah Kelang mempunyai kos tertinggi di mana pendapatan bulanan sekitar 4,630 RM diperlukan untuk menjalani kehidupan yang lebih layak. Georgetown dan Seremban pula memerlukan 4,360 RM dan 4,170 RM masing-masing. Bagi pasangan dengan seorang anak, keluarga yang tinggal di Lembah Kelang memerlukan pendapatan bulanan sekitar 5,980 RM, sementara Georgetown dan Seremban masing-masing memerlukan 5,640 RM dan 5,400 RM. Berbeza dengan laporan tahun 2021 yang hanya memberikan fokus kepada Lembah Kelang, kajian kali ini meluaskan skopnya kepada 11 bandar utama lain di negara ini, iaitu Johor Bahru, Kota Kinabalu, Kuala Terengganu, Alor Setar, Kuching, Kuantan, Kota Baru, Georgetown, Ipoh, Seremban, dan Melaka Bandaraya Bersejarah. Kos sara hidup paling rendah terdapat di Alor Setar. Selain itu, Alor Setar adalah kawasan dengan kos sara hidup paling rendah di antara 12 bandar tersebut, baik bagi individu bujang yang memiliki kereta atau menggunakan pengangkutan awam, maupun pasangan berkahwin dengan atau tanpa anak. Kos bulanan purata bagi individu bujang atau pasangan berkahwin diambil kira berdasarkan jumlah kos bulanan yang diperlukan di 12 bandar tersebut, kemudian dibahagikan dengan purata pendapatan di 12 bandar tersebut. Situasi penggunaan belanja yang tinggi juga memberi kesan terus kepada pendapatan. Pengerusi Lembaga KWSP Malaysia, Tan Sri Ahmad Badri, mengungkapkan bahawa berdasarkan Rangkaian Pendidikan Keuangan, FEN, sehingga 84% rakyat Malaysia tidak mempunyai simpanan bulanan tetap, kebanyakan hanya melakukan simpanan jangka pendek secara berkala, dan kemudian habis pada penghujung bulan untuk menampung perbelanjaan harian. Beliau menunjukkan bahawa data juga menunjukkan bahawa 47% rakyat Malaysia menghadapi kesulitan untuk menyediakan 1,000 RM untuk keadaan kecemasan. Beliau juga menyatakan bahawa data Strategi Pengetahuan Keuangan Negara 2019 hingga 2023 yang dibentuk oleh Rangkaian Pendidikan Keuangan menunjukkan bahawa kira-kira 76% rakyat Malaysia mempunyai perancangan keuangan yang teratur, tetapi tidak semua orang mengikut perancangan tersebut. Pernyataan ini dibuat oleh Tan Sri Ahmad Badri semasa Majlis Pelancaran Panduan dan Aplikasi Mudah Alih Belanjawanku KWSP Malaysia untuk tahun 2022 ke 2023. Turut hadir adalah Ketua Eksekutif KWSP, Datuk Sri Amir Hamzah. Panduan Belanjawanku merupakan projek kerjasama antara Lembaga KWSP dan Pusat Kajian Kebajikan Sosial Universiti Malaya, SWRC, yang bertujuan untuk membantu rakyat Malaysia menguruskan keuangan dengan lebih bijak. Aplikasi mudah alih yang berkaitan juga memudahkan pengguna dalam menggunakan panduan yang berkaitan. Panduan ini menggariskan perbelanjaan minimum yang dibahagikan mengikut kategori keluarga, bujang, keluarga, atau warga tua, dan memberikan cadangan mengenai peruntukan perbelanjaan, perbelanjaan bebas, dan simpanan peribadi.
Panduan ini telah meluas kepada 11 bandar utama di seluruh negara. Aplikasi belanjawanku telah diunggah ke semua kedai aplikasi pada bulan Ogos tahun lalu. Ia membolehkan pengguna merancang belanjawan mengikut kaedah peruntukan 45, 35, 20, iaitu 45% untuk keperluan harian, 35% untuk tanggungan, dan 20% untuk simpanan, serta memantau perbelanjaan bulanan. Kemiskinan bukanlah masalah yang hanya melibatkan satu kumpulan etnik. Selama ini, banyak pemimpin negara kita yang dengan gigih menekankan isu kemiskinan dalam kalangan Melayu. Kali ini, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyebutkan tentang satu kumpulan etnik yang lebih terkesan oleh kemiskinan, iaitu rakyat India di negara kita. Beliau menyatakan dalam satu program Hala Tuju Pembangunan Pendidikan dan Masa Depan Masyarakat India, bahawa walaupun ramai Melayu hidup dalam kemiskinan, secara keseluruhannya, kumpulan etnik India adalah yang paling miskin. Anwar menyatakan tekad kerajaan untuk menghapuskan kemiskinan menjelang akhir tahun ini. Beliau berkata, dari bandar ke luar bandar, jika terdapat kemiskinan, saya ingin menghentikan semuanya. Ini bukan agenda untuk Melayu atau India, tetapi agenda rakyat. Saya akan memastikan tidak ada kemiskinan, ia harus diselesaikan pada tahun 2023. Beliau menyeru rakyat agar tidak mempercayai kenyataan beberapa ahli politik yang kecewa, yang menuduh kerajaan tidak memberikan bantuan kepada bukan Melayu. Pada 29 April tahun ini, Anwar menyatakan dalam majlis teh sambutan Hari Raya Aidilfitri di Kedah bahawa Kerajaan Pakatan Harapan telah bertekad untuk mengakhiri kemiskinan di negara kita, kerana kemiskinan merupakan aib bagi negara kita yang kaya dengan sumber-sumber. Saat ini, masih terdapat masalah kemiskinan di Sabah, Sarawak, Kelantan, Terengganu, dan Kedah. Kejayaan China dalam usaha mengatasi kemiskinan dianggap sebagai mukjizat manusia. Masalah kemiskinan tidak hanya melibatkan kekurangan pendapatan dan sumber daya yang menyebabkan kesulitan dalam mencukupi kehidupan, tetapi juga termasuk kelaparan dan kekurangan gizi, akses terbatas terhadap pendidikan dan perkhidmatan awam asas, diskriminasi dan pengasingan sosial, serta ketidakpartisipasian dalam pembuatan keputusan. Kemiskinan adalah isu global, dan kemiskinan yang teruk adalah satu masalah yang tidak dapat diselesaikan dalam beberapa ribu tahun sejarah manusia. Pada tahun 2019, wabak COVID-19 menyebabkan peningkatan 500 juta orang dalam kemiskinan di seluruh dunia, menjangkau 8% daripada jumlah penduduk global. Sebelum wabak tersebut merebak, banyak negara di Asia Timur dan Asia Tenggara telah mencapai kemajuan yang ketara dalam usaha mengatasi kemiskinan. Namun, di sebelah selatan Sahara di Afrika, 42% penduduk masih hidup di bawah garis kemiskinan. Pada tahun 2020, China mengumumkan kemenangan menyeluruh dalam perang melawan kemiskinan. 99 juta penduduk miskin di kawasan luar bandar telah keluar dari kemiskinan, 832 daerah miskin telah mencapai taraf bebas kemiskinan, dan 128,000 kampung miskin telah dilucutkan status kemiskinannya. Kejayaan ini mencipta mukjizat manusia. Kejayaan China merupakan salah satu pencapaian terbesar dalam sejarah manusia dan menjadi contoh dalam pelan-pelan penghapusan kemiskinan di seluruh dunia. Piawaian kemiskinan di China merangkumi pendapatan, jaminan makanan dan pakaian, pendidikan wajib, perkhidmatan kesihatan asas, dan jaminan keselamatan perumahan. Pada tahun 2020, piawaian pendapatan adalah kira-kira 4,000 yuan RMB setahun bagi setiap individu. Di Malaysia, kadar kemiskinan negara pada tahun 2019 adalah 5.6%. Namun, setelah wabak COVID-19, pendapatan keluarga di seluruh negara terjejas, dan kadar kemiskinan pada tahun 2020 meningkat kepada 8.4%, dengan bilangan isi rumah miskin meningkat dari 400,000 pada tahun 2019 kepada 640,000 pada tahun tersebut. Pada tahun 2019, paras kemiskinan negara adalah pendapatan bulanan sebanyak 2,208 RM. Kemiskinan merupakan masalah yang melibatkan semua kaum di negara kita dan bukan hanya kebimbangan yang berulang kali ditekankan oleh beberapa ahli politik berkenaan dengan Melayu. Kumpulan etnik India yang dirujuk oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim menghadapi kemiskinan kerana kekurangan suara politik dan juga kerana hak-hak mereka telah diabaikan oleh negara dalam jangka masa yang panjang. Walaupun orang Cina dianggap sebagai kumpulan etnik yang lebih berada oleh beberapa kumpulan lain, tetapi terdapat juga individu Cina yang berada di bawah garis kemiskinan. Penanggulangan kemiskinan adalah salah satu bidang fokus dalam rancangan Malaysia ke-12. Kerajaan harus melaksanakan dasar yang cermat dan merancang program pengurangan kemiskinan yang berkesan,
termasuk memahami punca kemiskinan dan menetapkan penyelesaian yang berkesan untuk menjaga kebajikan semua kumpulan miskin di negara kita dengan adil. Terima kasih atas sokongan dan perhatian anda. Jika anda menyukai karya-karya saya, sila tekan suka, kongsikan dan langgan saluran saya. Ini akan memberi motivasi kepada saya untuk terus mencipta dan berkongsi lebih banyak kandungan.